بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dengan keizinan dan juga kurniaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita meneruskan pengajian kita pada membahaskan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mana kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan sirah Al-Khalil, tarikh sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil. Itu masih lagi membahaskan berkenaan dengan binayatul Ka'bah ataupun binayatul Baitul Atiq, pembinaan Ka'bah. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan satu riwayat daripada Ibn Abi Hatim. Wa dzakara Ibn Abi Hatim annahu banahu min 5 ajbulin. وأن ذا القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بهما وهم يبنيانه فقال من أمركما بهذا؟ فقال إبراهيم الله أمرنا به. فقال وما يدريني بما تقول؟ فشهدت 5 أكبش أنه أمره بذلك فآمن وصدق وذكر الأزرقي وأن أنه طاف مع الخليل بالبيت. Baik, ini satu riwayat yang tidak diketahui kesahihannya, tetapi dinukilkan. Iaitulah berkenaan dengan kata Ibnu Abi Hatim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah ini daripada binaan itu apa kita kata daripada 5 gunung. Maknanya batu yang dibina Kaabah itu daripada 5 gunung. Daripada 5 batu daripada 5 pegunungan atau 5 gunung. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Hatim, ni ada sedikit perkara yang tak disebutlah oleh yang kita kata oleh ulama-ulama lain. Tapi Ibn Abi Hatim riwayatkan. Lalu Zulqarnain ni raja yang menguasai bumi ketika itu, melintasi mereka berdua yang tengah membina Kaabah. Sambil berkata, siapakah yang menyuruh kamu membina bangunan ini atau membangunkan bangunan ini? Maka Ibrahim menjawab, Allah yang telah menyuruh kami. Allah yang telah memerintahkan kami. Lalu kata Zulqarnain, apa yang dapat menguatkan atas apa yang kamu kata? Apa bukti? Maka ada 5 batu besar sebagai asas ataupun penyangga yang menyaksikan bahawa Ibrahim telah diperintah oleh Allah untuk membangunkan Kaabah. Lalu Zulqarnain pun mempercayainya dan beriman kepada Allah, beriman kepadanya, yang beriman kepada Allah. Al-Azraqi menyebutkan bahawasanya Zulqarnain turut serta tawaf bersama Ibrahim di Kaabah. Jadi ini riwayat yang kita kata antara riwayat yang wallahu ta'ala alam akan kesahihannya, tetapi dinukilkan. Maknanya Zulqarnain itu hidup zaman Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Kalau ikut riwayat inilah kan, kalau ikut riwayat Ibn Abi Hatim. Baik. Kat sini, poin dekat sini, Imam Ibn Kathir dinukil, tapi dia tak sebut apa, dia tak ta'liq apa-apa. Kan? Dia tak ta'liq apa-apa. Jadi dia hanya riwayatkan. Dia hanya sebut. Maknanya wallahu ta'ala a'lam. Baik. Tapi memang Zulqarnain memang apa? Memang raja yang beriman lah. Adapun hidup di zaman mana itu memang mukhtalafun fih. Memang tidak disepakati lah, diperselisihi. Kat sini Al-Azraqi bawa Ibnu Katsir rahimahullah bawa riwayat Al-Azraqi.
So Al-Azraqi ni pengarang kitab tarikh berkenaan dengan tarikh pembinaan Kaabah. Di antara ulama yang banyak menukilkan berkenaan dengan riwayat-riwayat berkenaan dengan pembinaan Kaabah. Dia ada kitab Tarikh Makkah, ataupun disebut sebagai Tarikh Makkah Al-Azraqi, ataupun Akhbarul Makkah, Akhbarul Makkah wa ma jaa fiha min al-athar li Al-Azraqi. Dia lebih kurang wafat dalam tahun 250 Hijrah. Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad Al-Azraqi, Abul Walid. Ini maknanya ulama memang iktimad daripada riwayat Al-Azraqi ni. Al-Azraqi, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, Abul Walid, dalam kitabnya Akhbarul Makkah wa ma jaa fiha min al-athar. Kitab ni lebih kurang 2 jilid. Kalau siapa yang nak download, boleh download dekat Waqfiyah. Tahqiq Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaish. Baik. Itu antara satu kitab yang penting dalam nak mengetahui tentang tarikh Mekah. Tarikh Mekah ni, sejarah Mekah. Masuklah berkenaan dengan sejarah pembinaan Kaabah. Dan ana ada pernah bahaskan tentang sejarah pembinaan Kaabah ni rasanya dalam tahun lepas, bulan Julai. Salah satu kuliah khas di online di Baitul Salam. Ana ada satu, boleh search kat YouTube. Sejarah pembinaan Kaabah. Maknanya itu lebih terperinci sikitlah kita bahaskan situ. Tapi kat sini kita bawa apa yang Imam Ibn Kathir rahimahullah nukilkan. Sebab tu dibawa sini, maknanya dibawakan khabar yang disebutkan Ibnu Abi Hatim dan juga Al-Azraqi nukilkan. Bila disebut wa zakara Al-Azraqi, maknanya Al-Azraqi sebut dalam Tarikh Makkah. Tarikh Makkah. Dan ada banyak lagi kitab-kitab yang khusus dikarang oleh ulama membahaskan tentang sejarah Kaabah, sejarah Baitul Atiq dan juga sejarah Mekah itu sendiri. Jadi itu kita kata lebih luas perbahasannya dan lebih banyak riwayat-riwayat athar. Cuma ialah dia tak terlepaslah daripada riwayat-riwayat yang perlu dinilai lah, perlu diteliti. Tapi kita ni bukan ahli untuk meneliti, maknanya perlu dilihatlah tahqiq ataupun takhrij, ataupun dari sudut takhrij dan juga tahqiqnya athar dan juga riwayat-riwayat yang dikemukakan. Maknanya tak sunyilah daripada kritikan dari sudut sanad dan sebagainya. Itu kita tak nafikan. Baik. Jadi ini kalau kita tengok yang Imam Ibn Kathir bawa ni, maknanya kalau sahih, maknanya Zulqarnain ni zaman dia sempat hidup zaman Nabi Ibrahim lah. Dan dia beriman. Tapi kita katakan wallahu taala a'lam. Allah Taala lebih mengetahui lah. Ala kulli hal dia hanya riwayat, Baik. Dan tak boleh diiktimadkan untuk kita jadikan sandaran asas lah. Maknanya tak ada riwayat yang sahih, jadi kita tawakuf. Cuma mimbab riwayat hanya dinukilkan. Baik, waqad kanatil Ka'bah ala bina'il Khalil muddatan tawilah, thumma ba'da dhalika banatha Quraisy faqassarat biha an qawa'id Ibrahim min jihati shimal mimma yali Syam ala ma hiya alaihi al-yawm. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, dan Kaabah itu dahulunya mengikut binaan Khalil, yakni mengikut binaan yang Nabi Ibrahim bina, muddatan tawilah, dalam tempoh yang panjang. Maknanya dalam tempoh yang panjang,
binaan yang kita kata yang dibina oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, itulah yang kekal dalam tempoh yang panjang. Thumma ba'da dhalika banatha Quraisy. Kemudian sampailah pada zaman pemerintahan Quraisy. Maknanya dah berapa generasi dah, kan? Dah berlaku bid'ah dalam agama Ibrahim, penyembahan berhala dihidupkan semula, yakni oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Itu kita kena tengoklah sejarah kan. Selepas kewafatan Nabi Ismail alaihi salam, berapa generasi lepas tu baru benda-benda syirik, benda bid'ah tu berlaku. Tetapi Kaabah juga berlaku perubahan dari sudut binaan, iaitulah dibina oleh Quraisy ketika banjir besar dan mereka membina semula. Maknanya ada binaan sebelum tu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sejarah berkenaan dengan pembinaan Kaabah ni, memang banyaklah yang dinukilkan oleh ulama dari sudut binaan. Maknanya binaan-binaan yang kita kata sama ada binaan selepas zaman Quraisy ataupun sebelumnya. Ada juga yang kata maknanya bukan binaan yang Nabi Ibrahim bina tu tak kekal lah sampai Quraisy tu. Maknanya sebelum tu ada lagi berlaku perubahan-perubahan yang berpunca dari faktor-faktor seperti banjir dan sebagainya. Itu biasalah. Maknanya nak bagi tahu Kaabah ni dia berlaku perubahan-perubahan disebabkan oleh faktor-faktor cuaca, faktor-faktor yang yang kita kata yang mendorong dia untuk berlakunya perubahan yang tertentu. Contohnya macam banjir besar yang berlaku pada zaman pemerintahan Quraisy. Baik, dan ketika itu Nabi kita SAW dalam usia baginda, dalam usia 35 tahun ataupun 30 tahun kan. So maksudnya kat situ pun kita boleh nampak dah lah. Baik, faqassara biha an qawaid Ibrahim min jihati shimal. Lalu Quraisy ni binaan Ibrahim tu dikurangkan. Dikurangkan. Qassarat maknanya dipendekkan, dikurangkan daripada qawaid Ibrahim. Maknanya daripada binaan-binaan Ibrahim tu daripada arah syamal, daripada arah daripada arah kita kata selatan, dan kalau kita tengok balik disebutkan sini mimma yali Syam, iaitulah min jihati shimal mimma yali Syam, ini utara, syamal mimma yali Asyam, iaitulah yang menuju ke arah Syam, ala ma hiya alaihi al-yawm, yang kita kata yang kita lihat binaannya sampai sekarang. Ni kita akan tengok gambaran macam mana binaan tu. Sekejap. Baik. Baik. Kalau tengok balik, ni Ana share balik skrin ni. Okey. Baik, ini hanya gambaran lah. Hanya gambaran untuk kita nak nampak gambaran tentang binaan Kaabah ni. Baik, kalau tengok balik di bahagian di bahagian baik, di bahagian yang disebut di sini, yang pertama bina Ibrahim alaihissalam. Baik. Ini gambaran dia lah. Maknanya sebelum yang Imam Ibn Kathir kata qassarat, dikurangkan di bahagian syamal, di bahagian utara, menghala ke arah Syam. Maknanya ni bahagian yang dikurangkan, yang kita tengok bina Quraisy tu
dia apa? Dia dikeluarkan apa? Hijr. Al-Hijr tu dikeluarkan. Hijr ni kan yang orang panggil Hijr Ismail kan, Al-Hijr. Dikeluarkan. Asalnya dia adalah dalam Kaabah. Dia dalam dia termasuk dalam Kaabah. Kan? Dia asalnya. Jadi Quraisy bina balik ketika berlaku banjir besar, meruntuhkan bahagian tersebut, dan mereka tidak mempunyai peruntukan yang cukup, dana yang cukup untuk bina Kaabah itu menepati binaan Ibrahim. Jadi apa yang mereka lakukan, sebab mereka dah kita kena tahu orang musyrikin ketika itu, Quraisy, walaupun mereka mensyirikkan Allah, tetapi tetap mereka mentakzim, mengagungkan Baitullah. Sebab itu mereka telah bersepakat, mereka takkan mengeluarkan dana ataupun wang daripada hasil yang haram untuk membina Kaabah Al-Musharrafah, Kaabah Al-Mu'azzamah, Baitul Atiq. Disebabkan oleh pengagungan mereka kepada rumah Allah ini, mereka tak mahu mencampurkan peruntukan ataupun dana yang dikhususkan untuk membina semula Kaabah ini dengan sumber-sumber yang haram. Maknanya mereka tahu halal dan haram. Kan? Maknanya mereka tahu halal dan haram. Maknanya duit-duit yang mereka, yang wang yang mereka perolehan daripada perkara yang haram seperti riba, seperti perkara-perkara yang mereka memandang ianya adalah haram. Maknanya walaupun mereka dah buat bid'ah, dah buat syirik, tetapi mereka still ada benda tu. Still ada ta'zim, pengagungan kepada Baitullah. Sebab itu mereka tak cukup dana untuk membina balik binaan Kaabah itu mengikut binaan Ibrahim. Sebab itu kalau kita tengok binaan Nabi Ibrahim, dia lebih luas. Dia lebih luas. Dan kawasan yang diasingkan, yang dikeluarkan, yang dikenali sebagai Al-Hijr sekarang ini, yang orang duk pergi kan, orang yang kita perasan tak sah kalau kita tawaf dalam kawasan Hijr. Kalau tawaf dalam ni tak sah, sebab dia dikira dalam Kaabah. Jadi sebab tu dia kena tawaf, dia kena luar daripada kawasan Hijr itu. Orang sebut Hijr Ismail kan, tapi sebenarnya yang tepatnya Al-Hijr, disebut Hijr, tapi kita makruf lah orang akan panggil Hijr Ismail. Baik, jadi itu binaan Quraisy yang Imam Ibn Kathir kata dia wa qassarat, bina'uha, dipendekkan ataupun di asalnya binaan Ibrahim tu maknanya dia maksudnya panjanglah, menghala ke arah utara Syam, tetapi dipendekkan. Dipendekkan maksudnya dikurangkan binaan, maknanya tak cukup peruntukan. Orang Quraisy tak cukup peruntukan, sebab itu mereka mereka hanya boleh menyiapkan dinding Kaabah tu hanya sampai dekat kawasan yang kita tengok hari ni. Maknanya binaan yang kita tengok ni binaan Quraisy. Tetapi kita kena faham berlaku juga perubahan selepas itu, iaitulah pada zaman Abdullah bin Zubair. Itu disebut bina Abdullah bin Zubair, pembinaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, kemudian diruntuhkan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kerana mereka menyangka, yang ni kita akan bahaskan nanti, kerana mereka menyangka bahawasanya binaan Abdullah bin Zubair itu adalah binaan yang diada-adakan. Tetapi sebenarnya Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu an telah tanya fatwa Ummul Mukminin Aisyah, dan Aisyah tahu binaan Ibrahim yang asal. Sebab Nabi SAW dah bagi tahu dekat Aisyah, dan kita akan bincangkan nanti. Yang tu yang kemudian. Tetapi poinnya di sini, binaan Quraisy tu maknanya dikeluarkan kawasan Hijr. Sebab itulah hukum Hijr tu, dalam kawasan Hijr tu adalah hukum Kaabah, dalam Kaabah. Sebab itulah tak sah tawaf kalau tawaf dalam tu. Mesti apa? Mesti di luar kawasan Hijr. Baik. Jadi itu sedikit berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan gambaran binaan, perbezaan binaan. Baik, binaan pada zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Quraisy. Maknanya dia ada selang waktu yang panjang lah. Yang tu perlu kita jelaskan. Bukannya terus-terus zaman lepas pada hanya dia berkurun jugalah kan. Berkurun juga. Baik. Sebab tu kalau kita buka dalam
boleh carilah kitab macam anda sebut tadi, Tarikh Makkah Al-Azraqi. Boleh juga cari kitab karangan Syekh Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Makki. Kemudian Syekh Ali bin Tajuddin As-Sanjari, kitab dia Manaihul Karam. Kemudian kitab Tarikh Al-Qawim lil Makkati wa Baitillahil Karim, wa Baitillahil Haid wa Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Makki. Dan ada beberapa lagi banyak kitab-kitab yang boleh kita rujuk tentang macam tu Al-Aqdul Thamin. Kemudian banyaklah kitab-kitab yang jelaskan tentang sejarah Kaabah ni yang perlu kita teliti. Tetapi kita hanya nak ringkaskan. Jadi untuk kita sebagai penuntut ilmu ni, kalau dah rujuk kitab Al-Bidayah wa Nihayah ni pun dah cukup dah sebenarnya. Dah cukup dah untuk kita dapat gambaran. Tapi kalau kita nakkan lebih, maknanya kena rujuk macam contoh kitab Al-Azraqi Tarikh Makkah, kemudian kitab seperti Al-Aqdul Thamin, Al-Aqdul Thamin fi Tarikh Baladil Amin kalau tak salah. Jangan cek balik nama kitab tu. Al-Fasi, Al-Aqdul Thamin fi Tarikh Al-Baladil Amin oleh Muhammad bin Ahmad Al-Hasani Al-Fasi Al-Makki, Taqiyuddin. Dia ada lebih kurang 8 jilid. Kitab tentang tarikh Mekah saja ada 8 jilid. Lebih kurang 8 jilid. Al-Aqdul Thamin oleh Muhammad bin Ahmad Al-Hasani Al-Fasi. Al-Fasi Al-Makki, dalam lebih kurang 8 jilid. 8 jilid. Fasi ni dia lebih kurang dalam $800 Hijrah, 832 Hijrah wafat. Kitab dia Al-Aqdul Thamin fi Tarikh Al-Baladil Amin, Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Hasani Al-Fasi. Salah satu kitab. Kemudian kitab yang kita sebut lagi tadi, Al-Azraqi, yang tu yang awal 250 Hijrah, Tarikh Makkah Al-Azraqi. Kemudian antara kitab lagi yang kita sebut tadi, kita sebut Tarikh Al-Qawim li Makkah, Tarikh Al-Qawim, At-Tarikh Al-Qawim li Makkah wa Baitillahil Karim oleh Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Makki. Ni semua ulama-ulama ni lah daripada Mekah. Kemudian macam Manaihul Karam oleh Ali bin Tajuddin As-Sanjari. Kemudian ada banyak lagi kitab. Kalau kita nak sebut kitab-kitab tentang tarikh Mekah ni sangat banyak. Sebab tu kalau kita rujuk kitab-kitab ini, mereka sebutkan berkenaan dengan binaan Kaabah ni ada lebih pada, dari sudut sejarahnya ada lebih daripada 11 ataupun 14 maknanya binaan. Contohnya ulama sebut binaan yang pertama binaan malaikat. Yang ni juga ada pendapat di kalangan salaf. Tapi kita tak sebut kat sini sebab Ibnu Katsir dia hanya sebut binaan yang Ibrahim bina kan. Tapi sebenarnya dari sudut sejarah, sebab tu yang Ibnu Katsir bawa riwayat sebelum ni yang dia kata malaikat kata dekat Nabi Ibrahim, kami dah pernah tawaf dekat sini. Kami dah pernah tawaf dekat sini. Kalau kita buka dalam contoh macam kalau kita buka dalam tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir lah, pada ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida tu, kita akan tengoklah riwayat yang sangat banyak daripada salaf, antaranya daripada Ibnu Umar, daripada sahabat Nabi, daripada tabi'in, daripada mujahid, daripada ulama-ulama tafsir. Mereka sebut tentang binaan malaikat tu memang adalah, maknanya datang dalam riwayat Ibnu Umar dan sebagainya, disebutkan malaikat kata dekat Nabi Ibrahim kan, tufna huna, ataupun kami telah
tawaf dekat sini 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maksudnya tempat tu dah ditakdirkan memang wujud. Cuma ditemukan tempat itu oleh Nabi Ibrahim AS yang kita dah bahaskan sebelum ni. Jadi benda tu tak kontradik lah. Sebab tu kalau kita betul-betul faham macam mana ulama' tarikh faham, maksudnya kita takkan terkejut lah mendengar riwayat-riwayat yang maknanya yang disebutkan oleh ulama' tarikh. Sebab tu disebutkan binaan malaikat, kemudian binaan Adam. Binaan Adam kita dah sebut sebelum ni hanya qubah. Hanya dia bukan binaan yang kekal, maknanya Adam hanya buat macam kemah. Buat macam kemah. Kemudian binaan Syith, ni juga disebutkan oleh Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Makki. Begitulah juga Al-Fasi kita sebut tadi, dan juga Hussein Al-Bakhatir Al-Makki disebut binaan Syith, maknanya binaan anak keturunan Nabi Adam, binaan Syith. Kemudian baru binaan Ibrahim, maknanya selang antara Nabi Syith alaihi salam sampai Nabi Ibrahim tu berapa jarak? Allah Taala alam. Maknanya selepas Syith tu ada Nabi Nuh. Maknanya jauhlah jaraknya kan. Maknanya Nabi Nuh, zaman sebab tu kalau kita buka dah kita dah lalui tentang kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, dia orang pergi buat haji tapi tak ada binaan. Dia orang tahu tempat tapi tak ada binaan. Maknanya apa? Sebab itu ulama tak masukkan binaan tu berlaku pada pembinaan Kaabah tu berlaku pada zaman Nabi Hud ataupun Nabi Saleh, tak berlaku. Sebab memang binaan tu tak ada. Tetapi tempat yang ditujukan ibadat haji tu ada. Tapi binaan tak ada. Sebab itulah apa? Sampailah zaman Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh yang kita dah sebut sebelum ni kan. Nabi Nuh pun kita dah sebut sebelum ni, Nabi Syith ada riwayat sebut kan. Kita dah sebut sebelum binaan Nabi Syith, kemudian lepas tu hilang, lepas Nabi Nuh alaihi salam tu tenggelam, hilang. Kemudian lepas Nabi Nuh tu Nabi Hud, Nabi Saleh, dia pun tahu tempat tu tapi tak ada binaan. Maknanya hanya nabi-nabi yang diwahyukan oleh Allah sahaja yang pergi untuk mengerjakan haji. Untuk mengerjakan haji di Baitullah ni, Kaabah. Sampailah zaman Nabi Ibrahim. So Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina semula. So kalau ikut step ataupun kalau ikut peringkat tu, Nabi Ibrahim ni pada binaan yang keempat. Kalau kita masuk Nabi Syith AS bina juga, Nabi Adam, kemudian binaan malaikat yang pertama. Baik. Binaan yang selepas Nabi Ibrahim, Amalik maknanya Amalik ni dia anak keturunan Nabi kita kata yang duduk kat Mekah. Yang duduk kat Mekah Amalik. Kemudian Jurhum. Jurhum maknanya mereka menguasai Mekah lepas pada maknanya anak keturunan Nabi Ismail, sebab Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum. Jurhum maknanya binaan mereka binaan ke-6 atau ke-5. Sama ada Amalik dulu ataupun Jurhum dulu. Kalau kita tengok balik, Amalik dengan Jurhum ni dia orang memang apa? Dia orang memang duduk kat Mekah lah. Sebab tu ada binaan Amalik lepas zaman Nabi Ibrahim, binaan Amalik. Maknanya ada perubahan. Kemudian binaan Jurhum. Tapi yang ni binaan ni seakan-akan dikekal, macam dia orang kekalkan binaan tu macam binaan Nabi Ibrahim. Dia orang tak ubah apa-apa. Sampailah zaman binaan Qusay bin Kilab. Maknanya Qusay bin Kilab ni datuk Nabi, moyang Nabi. Qusay bin Kilab ada lagi binaan, maksudnya tajdid, pembaharuan binaan tu. Kaabah tu dibina semula. Ada penambahan, maknanya ada penambahan. Zaman Qusay bin Kilab. Kemudian zaman Quraisy. Binaan Quraisy yang kita makruf ketika Nabi SAW dah lahir lah. Nabi SAW waktu tu usia dalam 30-an. So Nabi yang peristiwa apa? Yang hampir-hampir berlaku peperangan sebab dia orang nak letak Hajarul Aswad tu. So Nabi SAW selesaikan masalah tu. Itu binaan Quraisy.
Itu yang ke-7, yang ke-8 lah. Kemudian yang ke-9 barulah binaan Abdullah bin Zubair. Maknanya zaman sahabat, zaman tabi'in. Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian binaan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia balik, dia bina semula macam binaan Quraisy. Sebab Abdullah bin Zubair dia dah bina balik macam binaan Ibrahim. Tetapi sebab apa berlaku hal tersebut? Kerana salah faham daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan dia memerintahkan supaya diruntuhkan binaan Abdullah bin Zubair dan dibina semula. Binaan sebab itu disebut binaan Hajjaj bin Yusuf. Padahal bukan Hajjaj yang perintahkan, Abdul Malik bin Marwan lah. So Hajjaj dia punya gubernur. Kemudian yang ke-11 barulah binaan yang kemudian, binaan Sultan Murad, yakni Uthmani. Dan Uthmaniyah lah, zaman Uthmaniyah tu ada lagi binaan. Kemudian begitulah juga ada penambahan dan juga tarmim zaman Saudi. Saudi pun ada. Tapi dia bukanlah dibuat baru. Dia hanya adjust lah. Maknanya bukan dia apa ubah asas ataupun tak. Asas binaan Ibrahim tu tak diubah. Cuma inilah penambahan apa semua dari sudut batu yang digunakan, kiswah kat kelambu Kaabah tu. Itu je lah yang kita tengok tu. Tetapi kalau kita tengok pendapat yang masyhur di kalangan ulama tarikh, dibalik pada 5 lah. Binaan malaikat, binaan Adam, binaan Ibrahim, Quraisy, kemudian binaan bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Itu sebahagian ulama kata 5 saja kan. Tapi sebenarnya ada 11. Maksudnya yang tu kita kena faham lah dari sudut sejarah lah, dari sudut sejarah. Baik. Jadi kalau nak tahu, rujuk kitab yang anda sebut tadi lah, macam contoh Tarikh Al-Qawim di Makkah wa Baitillahil Karim oleh Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Makki. Kemudian akhbar ataupun Tarikh Makkah oleh Al-Azraqi ataupun Tarikh Al-Azraqi, Tarikh Makkah. Kemudian Al-Aqdus Samin oleh Taqiyuddin Al-Fasi Al-Makki. Dan banyak lagi, kalau kita nak cari tentang kitab-kitab ni banyak lagi, cuma kita nak sebut dari sudut sejarah, dari sudut sejarah. Baik. Kemudian disebut sini, jadi apa maksudnya? Maksudnya sekarang ni, bila kita sebut tentang Kaabah ni pun berubah maknanya, pembinaan dia tu. Apa maknanya? Maknanya Kaabah ni makhluk lah. Kaabah ni makhluk. Makhluk daripada makhluk Allah. Jadi Baitullah idafah makhluk li khaliqihi. Baitullah tu, rumah Allah tu maknanya sandaran. Rumah tu kepada Allah maknanya sandaran dari sudut idafatut tashrif, sandaran pemuliaan, dan sandaran makhluk kepada penciptanya, pada penciptanya. Kerana batu-batu yang Nabi Ibrahim guna untuk bina Kaabah tu daripada 5 pegunungan, batu yang Allah Ta'ala cipta. Makhluk lah. Kan? Makhluk lah. Jadi bukanlah kata Kaabah tu, kita tak samakanlah Kaabah tu macam, dia bukanlah sifat, sandaran sifat. Kalau kita kata sandaran sifat, kafir lah. Sebab kita kata batu-batu Kaabah tu sifat Allah, kafir lah. Ataupun kita kata Allah ada dalam Kaabah tu ke, kafir juga. Tak boleh lah. Ataupun sebahagian golongan batiniah mereka i'tiqad maksudnya batu-batu yang Kaabah, dibina Kaabah tu adalah batu-batu yang ada mempunyai kuasa tersendiri, yang ada power, yang ada macam orang-orang kafir duk percaya. Orang batiniah ni macam tu lah. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita orang kafir, dia punya kemuncak kuasa kan, yang dia orang nak kejar batu, stone. Dia pun buat cerita apa, Avengers, apa dia, siapa yang tahu-tahu lah, siapa yang tak tahu tak apalah, bagus lah kan. Buat cerita Avengers batu apa, kuasa. Semuanya balik pada batu. Cerita orang putih balik pada sumber kuasa tu kepada batu, something batu ni, batu ni. Akhir sekali alam diciptakan daripada batu-batu tu. Nampak tak punya kufurnya? Sebab tu kita orang Islam, kita tak percaya, kita tak i'tiqad batu yang dibina Kaabah tu tak ada apa-apa power, tak ada apa-apa kuasa, hanya batu. Macam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an katakan kepada Hajarul Aswad, batu yang daripada syurga, kamu ni hanya batu, tak bagi manfaat, tak bagi mudarat.
Kalau aku tak tengok Rasulullah SAW menciummu, aku tak akan cium. Subhanallah. Maknanya agama kita ni dibina di atas dasar ittiba'. Bukan atas dasar i'tiqad. Batu tu ada power ke macam mana. Itu yang kita kata, yang ni kita kena batalkan i'tiqad ni. Sebahagian orang Melayu kita ni dia percaya Kaabah tu ada kuasa. Jadi dia pun kalutlah nak pergi sentuh Kaabah tu, menyangkut dekat kelambu Kaabah tu, kononnya i'tiqad ada berkat, ada power, ada kuasa. Boleh balik aura. Kan? Saya pergi Mekah, saya pegang Kaabah, ceritalah macam-macam. Tapi tak ada apa. Kaabah tu hanya rumah yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina, kemudian anak keturunan Nabi Ibrahim buat pembinaan semula, kita dah sebutkan tadi, dan itu menunjukkan Kaabah tu sendiri kalau datang banjir, dia akan runtuh juga, dia akan rosak. Kalaulah batu-batu Kaabah tu ada kuasa tersendiri, sudah tentulah dia terselamat daripada banjir. Kena fikir. Allah Ta'ala bagi kita akal, kena fikir. Kita gunakan akal kita. Kan? Kalaulah Kaabah tu ada kuasa tersendiri, batu-batu tu ada kuasa tersendiri, macam kartun punya orang pemikiran, ataupun pemikiran macam orang kafir tadi, semuanya kuasa daripada batu. Daripada batu ni yang mencipta ni, batu tu. Yang tak obses dengan batu-batu ni kena hati-hatilah. Setengah orang-orang kita ni memang dia obses dengan batu lah. Dia i'tiqad batu ni ada kuasa. Kalau itu yang jadi jual kelambu Kaabah, i'tiqad kelambu Kaabah tu ada berkat. Kemudian nanti silap-silap tu lagi dia dakwa batu Kaabah pula kan. Itu kita kata mengarut. Sebab tak faham agama dengan cara yang sahih. Tak faham agama ni dengan rangka yang benar, dengan kacamata yang sahih. Dia duk nampak batu tu. So tu yang dia jadi akhir sekali tengok orang kafir pun duk ingat kita sembah Kaabah. Ini kita kena betulkan. Kan orang kafir punya syubhat, dia kata tengok orang Islam sembah Kaabah. Kan? Ni sembah batu, hampa pun sembah berhala. Tak, kita kata Kaabah bukan berhala. Kaabah itu hanya rumah yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk bina. Dan dia mengalami perubahan. Kan? Dan dia bukanlah benda yang kita kata apa, kalau Kaabah tu runtuh sekalipun, still kita kata apa, orang Islam kena solat. Betul tak? Tapi tak berlakulah Kaabah tu runtuh, maksudnya berlaku runtuhnya Kaabah tu ketika banjir besar pada zaman Nabi SAW, sebelum Nabi SAW, zaman Nabi. Sebab tu dia berlaku perubahan tu. Yang tu yang kita kena tekankan. Maknanya bila kita belajar sejarah, kita tahulah Kaabah ni makhluk lah, batu. Batu yang tak ada kuasa pun. Jadi tak payahlah kamu i'tiqad macam orang kafir i'tiqad. Faham tak? Kita cintakan Kaabah kerana Allah muliakan Kaabah. Kan? Kerana Allah muliakan Kaabah. Sebab itu kita cintakan Kaabah. Bukan kerana semata-mata Kaabah tu Kaabah kerana dia batu dibuat daripada ini itu, dia ada super power. Bukan macam tu. Kerana Allah muliakan Kaabah. Sebab tu orang Islam muliakan Kaabah. Sebab tu raja-raja pada setiap zaman dimuliakan Kaabah. Dengan dibuat kelambu Kaabah, kiswah Kaabah tu dengan disalut emasnya kerana bentuk ta'zim, pengagungan. Kan? Kita tak sama macam orang kafir. Tak sama macam orang musyrikin. Sebab itu zaman Nabi Ismail alaihissalam, lepas Nabi Ismail wafat, ada bibit-bibit orang sebelum berlakunya generasi Mekah itu dipimpin oleh suku Khuza'ah, yakni Amr bin Luhai al-Khuzai yang bawa penyembahan berhala tu. Ada dah bibit-bibit orang-orang yang datang daripada luar Mekah, mereka datang, mereka tengok Kaabah tu dihormati, Kaabah tu ditawaf, dikelilingi, diagungkan, dihormati. Mereka sangka, mereka yang orang-orang yang lemah akalnya ini, mereka sangka batu Kaabah itulah yang menjadi punca orang semua datang. Sebab itu dia orang cuba untuk buat. Itu yang berlaku Abrahah. Dia nak buat juga tu, buat gereja.
kan. Tapi Abraha dia bijak, dia tak faham Kaabah, dia tak ambil batu Kaabah tu, tapi dia faham Kaabah rumah ibadat, lalu dia nak buat rumah ibadat juga, nampak? Betul lah, dia tak faham macam orang musyrik faham. Kalau orang musyrik faham, sebab kita tahu Abraha dia Kristian, kan? Sebab tu dia nak buat rumah ibadat yang setanding. Dia tak buat batu macam Kaabah tu sebiji, tapi dia buat gereja di Yaman. Sebab betul dia punya pemahaman betul lah. Tapi zaman ada di kalangan orang musyrikin lepas pada zaman Nabi Ismail AS wafat, memang dia orang iktikad. Ini disebutkan oleh dalam tarikh Abul Fida. Tarikh Abul Fida, tarikh satu kitab tarikh dia cerita tentang hal tersebut, dan ini disebutkan juga oleh Syekh Abdul Rahman ibn Yahya Al-Muallimi Al-Allamah Al-Muhaddis. Perbahasan beliau tentang salah satu risalah beliau ada bahaskan tentang kelebihan Bani Ismail berbanding Bani Israel. So dia beritahu jarak sebelum nak berlaku penyelewengan dalam tauhid, nak dibandingkan Bani Israel dengan Bani Ismail. Bani Ismail ni lebih lama sebelum mereka nak menyeleweng. Tapi Bani Israel sekejap je. Lepas mati Nabi Musa terus seleweng. Tapi Bani Ismail Syekh Muallimi nak isbatkan tentang kelebihan Bani Ismail berbanding Bani Israel. Dan ini memang sahih. Sebab tu dia beritahu berapa generasi. Maksudnya Amr bin Luhai Al-Khuzai tu dia nak sesatkan Bani Ismail ni agak lama tempoh dia. Itu kelebihan Bani Ismail. Mana kelebihan orang Islam lah. Kelebihan maksudnya kelebihan anak keturunan Nabi Ismail berbanding Nabi Israel, banding Bani Israel, Nabi Yaqub. Dari sudut perbezaan dari sudut keteguhan pegangan. Maknanya kat situ ulama faham orang Islam daripada keturunan Bani Ismail ni, orang Arab, dia orang lebih teguh pegangan akidah mereka kalau mereka berpegang teguh. Beza dengan Bani Israel. Bani Israel cepat menyeleweng. Kita tak nafikan ada individu-individu yang kekal pegangan mereka, tetapi cepat sikit. Mereka lebih cepat pengaruh berbanding dengan Bani Ismail. Itu secara umum perbezaan. Jadi disebut, Syekh Muallimi sebut, dia disebut, dia nukilkan daripada tarikh Abul Fida, satu kitab tarikh yang diringkaskan daripada kitab Tarikh Ibn Athir. Kitab Ibn Athir punya kitab, dia ringkaskan. Abul Fida ni dia datang kemudian dia ringkaskan. Maksud sumber dia daripada Ibn Athir jugalah. Ibn Athir. Baik. Jadi Ibn Kathir dengan Ibn Athir beza. Tak sama. And Ibn Athir punya kitab Al-Kamil fi Tarikh. Al-Kamil fi Tarikh. Jadi Abul Fida ni dia ringkaskan daripada Al-Kamil fi Tarikh. Jangan check balik Abul Fida ni dia punya. Tarikh Abul Fida. Abul Fida ni dia nama dia Ismail bin Ali bin Mahmud bin Muhammad bin Umar. Dia Abul Fida dia raja lah, dia raja. Tak salahnya dia raja Yaman, raja Yaman. Dia bukan Ibnu Kathir, Abu Fida, Ibnu Kathir, Abu Fida yang kita guna ni kitab Imam Ibnu Kathir. Dia kitab dia Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar. Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar. Jadi penulis dia Abul Fida Imaduddin Ismail ibn Ali ibn Mahmud ibn Muhammad ibn Umar ibn Shahanshah ibn Ayyub Al-Malikul Muayyid. Dia di Humah di Syria.
Dia raja di Syria, Syam. Wafat dalam 732 Hijrah. Ini juga antara kitab yang antara yang anda nampak Syekh Abdul Rahman bin Yahya Al-Mu'allimi banyak rujuk kitab ni. Sebab dikatakan kitab ni dia ringkaskan daripada Al-Kamil fi Tarikh Ibn Athir. So dia lewat lah. Abul Fida ni dia lewat. Abul Fida ni bukan Abul Fida Ibn Kathir lah. Kunyah dia pun sama tapi orang berbeza. Sebab tu disebut Tarikh Abul Fida. Dia apa kita kata dia punya kitab ni penting jugalah. Sebab contoh macam dia kira balik jarak antara nabi-nabi, dikira. So kalau siapa yang nak tahu tentang pengiraan tentang jarak tempoh zaman antara nabi-nabi, rujuk kitab ni, Tarikh Abul Fida ataupun Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar. Dikatakan dia ringkaskan daripada kitab Al-Kamil fi Tarikh lah. Itu asal. Al-Kamil fi Tarikh Ibn Al-Athir Ali bin Ali bin Abil Karam, Abul Hasan Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Al-Syaibani Al-Jazari Izzuddin Ibn Al-Athir. Dia wafat 630 Hijrah. Dia awal sikit daripada Ibn Kathir lah. Dia awal sikit daripada Ibn Kathir. Disebut juga kitab dia Tarikh Ibn Al-Athir. Ni antara Al-Kamil fi Tarikh, itu juga nama kitab dia. So kalau kita belajar sejarah sikit banyak kena tahulah nama-nama kitab ni. Baik. Jadi itulah jawapan kita. Maknanya kalau kita tahu tentang sejarah ni, senang saja kita nak jawab. Orang yang kata orang Islam sembah berhala, depa kata, depa tuduh kan. Sekarang ni ramai orang-orang yang nak cari kesalahan Islam ni sangat banyak. Etis ni lagi, orang macam-macam lah. Kan? Dia orang akan cubalah untuk cari kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan Islam dengan tuduhan-tuduhan dan tuhmahan. Jadi kita sebagai orang Islam, so kita kena tahulah jawapan. Sebab tu kita belajar sejarah. So kena tahulah tentang sejarah Kaabah. Kan? Kita kena tahulah sejarah Kaabah. Jangan reti pergi Mekah je. Pergi Mekah setiap tahun tapi buat benda khurafat, buat benda syirik. Kan? Pergi Mekah. Pergi Mekah nanti tipu. Ini pun tak kena. Kan? Pergi Mekah setiap tahun, pergi buat umrah tapi menipu, pergi tu tipu vaksin. Tipu guna sijil palsu. Allahu Akbar. Macam mana? Memanglah haji dia, umrah dia sah tapi dosa lah. Itu dia tak hayatilah ibadat tu. Dia tak hayati ibadat. Kenapa dia kena pergi ibadat? Dia nak pergi buat umrah ni. Jadi pergi tu kira macam seorang sahabat kita cakap, ramai orang hari ni, betul lah seorang sahabat kita cerita, ramai orang hari ni dia pergi umrah kerana nafsu. Dia bukan nak ibadat pun. Kerana nafsu. Pasal dia suka pergi, dia seronok pergi. Kan, sambil-sambil melancong. Macam itulah dia punya perangai. Sebab itu dia tak takut Allah bila dia menipu sijil vaksin, menipu kata dia ambil vaksin. Ini apa? Kita katakan malu. Memalukan. Patutnya engkau dah pergi haji, engkau dah pergi umrah, berkali-kali Allah bagi nikmat untuk pergi haji umrah, patutnya takutkan Allah. Jangan fikirkan pentingkan diri sendiri. Ini pergi menipu. Memanglah haji, umrah dia sah tapi berdosa. Jadi tak takut Allah Ta'ala. Tipu orang. Tipu kan. Maknanya dah satu tipu kemudian memudaratkan orang lain. Memudaratkan nyawa orang lain. Ini dosa lagi. Dosa atas dosa. Dia buat apa pergi umrah? Orang pergi umrah nak cuci dosa. Pergi umrah nak harapkan nak Allah hapuskan dosa-dosa. Antara umrah dengan umrah. Nak kafarah dosa. Nak hapuskan dosa. Tapi dia pergi dalam keadaan buat dosa. Dalam keadaan menimbulkan mudarat orang lain. Nyawa orang lain. Ini kita kata sedih. Sebab tu jangan jadi macam tu lah. Biarlah kita batalkan umrah kita, haji kita kalau kita dah tak mampu.
harap pahala daripada Allah, Allah gantikan daripada kita pergi menipu. Ni apa? Akhir sekali kena tutup. Orang lain tak boleh pergi. Penting diri sendiri. Ini kita sedih ni. Kan? Macam mana orang nak respect orang Islam? Orang Islam menipu. Kan? Tak ada integriti. Dah kalau tak boleh pergi, dah tak ambil vaksin, tak payah pergilah. Jangan menipu. So, menipu tu, dia 2-3 kali menipu habis lah. Jadi orang macam ni, jatuh dia punya nilai. Harga diri dia jatuh dan tak siqah lah. Tak siqah. Kalau sekali menipu habis lah. Kan? Menipu pula, kita kata memudaratkan orang lain. Allah musta'an. Ini yang kita kata apa? Merosakkan lagi keadaan. Menyusahkan lagi, menyulitkan lagi keadaan. Orang macam ni kita kata Allah musta'an. Kalau dia tak bertaubat, kita kata memang mati dalam keadaan kita kata menipu, mati dalam keadaan berdusta. Allah musta'an. Tak belum lagi dosa menimbulkan mudarat orang lain, kan? Allahu akbar. Kita kata ni memang tahulah zaman sekarang ni. Pergi umrah, pergi haji tapi tak ada takwa. Tak bertambah melainkan kesombongan. Dia kata kesombongan. Allah musta'an. Jadi kena betulkan niat balik. Kan? Sama jugalah apa? Package umrah apa semua ni, travel agency ni, dia kena takutkan Allah lah. Jangan kira keuntungan saja. Ini kita dengar baru-baru ni, kita dengar klinik swasta buat sijil palsu vaksin. Itu satu juga. Dah kalau kamu tak ambil vaksin, kamu nak menipu pula. Sanggup menipu. Allah musta'an. Baik. Jadi itu sikap yang kita kata tak bagus lah, tak baik lah. Maknanya kita kata memalukan orang Islam. Allah musta'an. Baik, balik pada pembinaan Kaabah tadi. Sebab itulah apa, kalau kita tengok balik, semua kalau kita kaji tentang sejarah pembinaan Kaabah ni, maknanya kita boleh bagi tahu dekat orang bukan Islam, maksudnya Kaabah ni hanyalah rumah ibadat seperti rumah ibadat-ibadat yang lain, cuma dia ada speciality di kalangan umat Islam kerana yang mula membinanya adalah Nabi Ibrahim AS, dan Allah Ta'ala agungkan dia. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk datang mengerjakan haji dan umrah, ziarah ke sana, dan diwajibkan ibadat haji itu seumur hidup sekali. Dan dia adalah rukun Islam, termasuk daripada salah satu dari rukun Islam. Kita explainkan, kita bagi tahu, dan dia tak ada lebih daripada itu. Tak ada lebih daripada itu, maksudnya taklah macam yang kamu faham, yang orang-orang musyriki, orang kafir faham. Dia ingat kita sembah tu, kita sembah Kaabah. Bukan. Kita tak sembah Kaabah. Kita sembah Allah, Rabbul Kaabah. Tuhan yang mencipta Kaabah. Tuhan yang mengagungkan Kaabah. Tuhan yang memerintahkan Khalil Ibrahim untuk membina Kaabah. Tuhan yang memerintahkan umat manusia untuk datang mengerjakan haji di Baitullah. Simple dia. Kalau semua orang Islam boleh explain macam tu, tak ada lah lagi syubhat, keraguan tentang isu macam ni. Baik. Wa fi sahihain, kata Ibnu Katsir rahimahullah, min hadits Malik an Ibn Shihab an Salim anna Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr akhbara Ibn Umar an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم فقال لو حدثان قومك بالكفر لفعلت لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت وفي رواية لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجرة. Baik.
Jadi dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan hadis Malik daripada Ibn Shihab daripada Salim, bahwasanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr telah mengkhabarkan Ibn Umar, dari Ibn Umar, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau tahu bahawa kaummu telah mengurangkan bangunan Kaabah yang telah dibuat oleh Ibrahim? Ini yang Nabi SAW kata dekat Aisyah. Kan Nabi kata, alam tari ila qaumika hina banaw al-Ka'bah iqtasaru an qawaid Ibrahim. Kau tak lihat ke, wahai Aisyah, kaummu yakni Quraisy telah mengurangkan bangunan Kaabah, iqtasaru ala Kaabah, allati banaw, apa dia disebut sini, hina banaw al-Ka'bah iqtasaru an qawaid Ibrahim, an qawaid Ibrahim, daripada binaan asas binaan Ibrahim. Mereka kurangkan. Faqultu ya Rasulullah, maka kata Aisyah, ya Rasulullah, ala taruddaha ala qawaid Ibrahim, kenapa kau tak kembalikan binaan tu kepada qawaid Ibrahim? Kenapa kau tak kembalikan binaan tu kepada asas binaan Ibrahim? Apa jawab Nabi? Ini kaedah yang Nabi SAW jadikan, dan inilah pegangan yang dipegang oleh ulama-ulama, khususnya ulama-ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi setiap zaman. Nabi kata apa? Laula hadathani qaumika bil kufri la fa'al. Kalaulah tidak kerana kaummu ini masih lagi baru, masih lagi masih lagi hadathani, di sini hadathani bil qaumika bil kufri, maknanya kaummu ni masih lagi ada saki baki kekufuran. Ini jahiliyah lah. Sebab itu dalam sebahagian riwayat disebut laula anna qaumaka hadithu ahdin bi jahiliyah au qala bi kufrin. Maknanya kalaulah tak kerana kaummu, yakni kaum Quraisy ni masih lagi ada saki baki jahiliyah, masih lagi ada saki baki kekufuran, nescaya aku akan la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah. Aku akan membelanjakan khazanah Kaabah itu di jalan Allah, dan aku akan jadikan pintunya di atas muka bumi. Aku akan buat binaan macam binaan Nabi Ibrahim balik, ada pintu, ada 2 pintu. Wa la adkhaltu fiha al-hijrah, dan aku akan masukkan balik kawasan hijr tu padanya, yang dikurangkan tadi. Aku akan jadikan pintunya di tanah, dan aku akan masukkan al-hijr ke dalamnya, al-hijrah yang dikeluarkan oleh Quraisy. Jadi Nabi SAW bagi tahu alasan Nabi SAW tak buat. Nabi boleh je buat, betul tak? Ada halangan ke? Tak ada halangan. Nabi nak kembalikan semula binaan Quraisy tu kembali menjadi binaan Ibrahim, boleh. Tetapi Nabi bagi tahu alasan. Nabi kata kalau tak kerana kaummu, yakni Quraisy ni masih lagi tebal jahiliah dia, masih lagi kekufuran tu masih lagi saki baki tu ada. Maknanya mereka tak akan boleh faham dalam isu ni. Maknanya orang-orang, dia bukan setakat orang Quraisy saja, orang-orang yang ada di seluruh tanah Arab itu sendiri, mereka akan menuduh Nabi Muhammad SAW mengubah binaan Kaabah, sedangkan mereka jahil tentang binaan Nabi Ibrahim tu. Mereka tak tahu. Sebab mereka dah lahir-lahir, mereka tengok Kaabah macam tu, betul tak? So Nabi bagi alasan tu lah. Nabi kata, kalau aku ubah, kalau tak takutkan, aku takut mereka ni akan masih lagi ada saki baki jahiliah, kekufuran. Mereka akan sangka aku ubah. Mereka jahil, mereka tak tahu. Aku tahu sebenarnya binaan ni bukan binaan Ibrahim, dikeluarkan. Tapi tak ramai orang tahu. Bila tak ramai orang tahu, dia akan menimbulkan fitnah. So benda ni lah yang ulama istimbat. Sebab apa? Kubah sama juga macam di Masjid Nabawi. Kubah di atas makam Nabi tu, sebab apa tak diruntuhkan? Padahal ada fatwa ulama yang suruh runtuhkan. Fatwa-fatwa ulama sunnah zaman berzaman, tetapi mereka tak runtuhkan. Sebab apa? Sebab apa? Ada fatwa ulama yang kata tak payah, tak perlu, sebab menimbulkan fitnah. Sebab orang akan anggap akan diruntuhkan kubur Nabi. Padahal bukan runtuh kubur Nabi. Kubah tu tak berkait dengan kubur pun. Kubur Nabi, kalau kubah tu dibuang, kubur Nabi tu still kubur Nabi. Ada. Tapi orang awam, orang awam di mana? Dia faham, di sentimen.
kebanyakan orang macam Nabi katalah, hadithu ahdin bi jahiliyah, masih ada saki-baki jahiliyah. Itu tara zaman Nabi tu. Nabi tak buat. Ini Kaabah. Benda yang sama juga ulama istimbat bila mereka fatwakan tak boleh lagi nak cabut makam tu, kubah hijau tu. Sebab tu banyak berita fake kan, berita palsu kan, kata kononnya Saudi nak runtuh, nak korek kubur Nabi, nak runtuhkan kubah Nabawi. Padahal memang takkan runtuhkan pun. Pasal ikut ni lah kaedah ni. Kan? Dulu kami ingat waktu kami mengaji Madinah kan, ada berita tersebar kononnya nak buanglah kubah tu. Orang-orang sufi ni pakat-pakat mari dekat kubah tu, kononnya buat demonstrasi. Nak pertahankan kubah Nabi. Dia tak faham. Tapi sebab itu, alasan itulah kenapa kerajaan Saudi dengan dengan pendapat ulama, fatwa-fatwa ulama maknanya tak mengharuskan. Maksudnya kalau maknanya benda ni dia orang ambil daripada ni lah. Nabi SAW tak ubah binaan Kaabah tu kembali kepada binaan Ibrahim, takut jadi fitnah. Sebab orang biasa dia lahir-lahir dia tengok Kaabah macam tu lah. Itu kaedah dia. Jadi kita akan tengok nanti Imam Ibn Katsir akan sebut nanti. Wa qad banaha Ibnu Zubair rahimahullah fi ayyamihi ala ma asyara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbu ma akhbarathu khalatuhu Aisyah ummul mukminin anhu. Dan telah membinanya, yakni binaan Kaabah tu telah bina balik Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair rahimahullah pada pemerintahannya, fi ayyamihi, pada hari-hari pemerintahannya ketika dia jadi khalifah. Ala ma asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut binaan macam mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, hasbu ma akhbarathu khalatuhu Aisyah ummul mukminin anhu, mengikuti apa yang berdasarkan apa yang dikhabarkan oleh ibu saudaranya khalatuhu Aisyah ummul mukminin. So ummul mukminin tahu sebab Nabi bagi tahu dekat dia binaan Ibrahim macam mana. So, Aisyah dia tak sembunyikan ilmu, dia bagi tahu dekat anak saudara dia Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair sebab dia semangat nak ikut sunnah Nabi, dan dia dia runtuhkan Kaabah pada zaman dia jadi khalifah di kawasan dan menguasai Mekah ketika itu. Dan dia pun runtuhkan Kaabah binaan Quraisy tu, dan dia bina balik mengikut binaan Nabi Ibrahim. Tu pun berlaku fitnah. Kan? Tu pun berlaku fitnah. Pasal apa? Pasal Khalifah Bani Umayyah ketika itu, Abdul Malik bin Marwan, tak dapat riwayat Aisyah tu. Sebab tu dia nampak Abdullah bin Zubair dah melampau, buat benda yang baru, runtuhkan Kaabah dan bina balik binaan Kaabah dengan binaan yang baru. Dia orang tak ada ilmu yang Aisyah beritahu dekat Ibnu Zubair. Sebab itu dia perintahkan Hajjaj untuk menghapuskan ataupun meruntuhkan balik binaan Abdullah bin Zubair, dan memerintahkan supaya dibunuh. Memerintahkan supaya ditangkaplah Abdullah bin Zubair sebab dia tak mau bai'ah, dan dia keluarlah memerontak, bagi mereka dia memerontaklah kan. Falamma qatalahu al-Hajjaj fi sanati 73. Bila Hajjaj telah membunuhnya, ini Abdullah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, pada tahun 73 Hijrah, kataba ila Abdul Malik bin Marwan al-Khalifah idzaka fa'taqadu anna ibn Zubair innama sana'a dhalika min tilqa'i nafsi. Maka Hajjaj pun tulislah surat dekat Abdul Malik bin Marwan, khalifah ketika itu. Maka dia pun beritahulah, dia report lah, dia kata tengok ni Abdullah bin Zubair dah buat benda yang syani', benda yang berat ni, dia dah ubah binaan Kaabah. Dia orang jahil, dia orang tak ada riwayat Aisyah tu kan. Kemudian mereka menyangka bahawasanya Ibnu Zubair telah buat Kaabah itu min tilqa'i nafsihi, daripada pendapat peribadi dia. Dia ingat Kaabah tu dibina dengan binaan yang berdasarkan ijtihad Ibnu Zubair. Dia kata siapa Ibnu Zubair ni nak mandai-mandai? Dia bukan Nabi. Dia hanya anak saudara Aisyah. Kan? Dia bukan dia hanya seorang manusia biasa, dia bukan Nabi. Macam mana dia boleh ubah? Itulah kan alasan dia pun. Dia pun tak tahu bahawasanya Ibnu Zubair
bina tu dengan riwayat Aisyah. Dia tak tahu, kat situ dia jahil. Sebab tu mereka beranggapan Ibnu Zubair telah bina dengan binaan sendiri. Fa amara bi raddiha ila ma kanat alaih. Maka diperintahkanlah Abdul Malik bin Marwan pun khalifah ketika itu perintahkan supaya dikembalikan balik macam binaan Quraisy. Sebab itu yang i'tiqad mereka, binaan Quraisy tu yang asal. Fa naqadu al-ha'it asy-syami. Lalu mereka pun meruntuhkan dinding yang bahagian Syam tadi, bahagian utara. Ini Syam yang kita tunjuk tadi. Wa akhraju minha al-hijra, diperkeluarkan balik kawasan Hijr. Thumma saddul ha'it wa radamul ahjar fi jawfil Ka'bah. Kemudian mereka tutup balik. Dia taklah runtuh semua kan, dia runtuhkan bahagian tu je. Dia lubangkan balik bahagian maksudnya bahagian Syam, bahagian utara, dan mereka tutup balik kawasan tu. Mereka tutup balik dan keluarkan balik kawasan Hijr. Fartafa'a babuha asy-syarqi, maka naikkan sikit pintunya di bahagian syarq, bahagian timur, wasaddul gharbiyya bil kulliyah, dan ditutup bahagian barat secara kesemuanya. Sebab dia asalnya ada 2 pintu. Binaan Ibrahim ada 2 pintu. Satu Nabi pun dah bagi tahu kat Aisyah dia nak buat 2 pintu. Sebab tu kalau kita tengok balik yang Kaabah sekarang kan, dia ada kalau siapa tengok yang waktu kiswah tu terbuka kan, dia ada nampak macam ada satu bahagian macam asalnya pintu yang ditutup kan. Jadi kita tengok ditutup bahagian barat secara total. Asalnya pintu, maksudnya Nabi Ibrahim bina 2 pintu. Kemudian ditutup. Quraisy tak cukup duit nak buat pintu tu. Sebab tu dia tutup satu pintu saja. Dan ditinggikan sikit pintu tu, balik pada binaan binaan Quraisy. Kama huwa musyahidu ila al-yaum, sebagaimana yang kita saksikan sampai hari ini, mana zaman Ibnu Katsir zaman Ibnu Katsir. Dan zaman kita sekarang ni pun kita boleh tengok. Kalau siapa yang boleh tengok dia ada bahagian belah gharb, barat, dia ada, bila ada sekali tu dia orang tunjuk waktu Kaabah dicuci kan, waktu hari Arafah kan, dia orang buka kiswah tu, so ada nampak macam ada bahagian pintu yang ditutup. Kita tak tahulah dia tutup yang binaan tu ditutup zaman bila, tapi kalau ikut Ibnu Katsir kata ni, dia zaman Abdul Malik bin Marwan tu dah ditutup. Zaman-zaman tu berlaku perubahan lagi sebenarnya banyak tapi dia tetap tak ubah asas. Mana binaan tu binaan Quraisy. Thumma lamma balaghahum anna ibn Zubair innama fa'ala hadha lima akhbarathu Aisyah ummul mu'minin nadimu ala ma fa'alu wa ta'assafu an law kanu tarakuhu wa ma tawalla min dhalik. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, khalifah ketika itu, dia bukannya jenis orang yang sombong kan, bukannya jenis orang yang tak mau, kalau datang kebenaran dia tak terima, tak, dia pun sampai kat mereka. Lepas dah ubah balik binaan Quraisy, sampai khabar, sampai riwayat daripada ulama bagi tahu kat mereka, sampai daripada ulama-ulama tabi'in ketika itu, Aisyah yang bagi tahu dekat Ibnu Zubair tentang binaan tu. Mereka pun menyesal, nadimu ala ma fa'alu, mereka menyesal kalaulah kita biarkan. Wa ta'assafu law kanu tarakuhu wa ma tawalla min dhalik. Lalu mereka pun menyesal lah, sedih. Tapi zaman tu nampak depa untuh balik ke, buat balik ke? Tak, ulama tak bagi. Semua maknanya tabi'in, ulama di kalangan tabi'in ketika itu semua sepakat jangan ubah, biar itu. Dan ini terzahir pada zaman Mahdi. Al-Mahdi maknanya Al-Mahdi bin Mansur, yakni anak kepada Abu Ja'far Al-Mansur, yakni khalifah Bani Abbasiyah yang ke-3, Al-Mahdi. Al-Mansur ni dia tahulah sejarah. Dia tahulah benda tu, maknanya Ibnu Zubair buat benda betul. Jadi dia adalah terdetik dalam hati dia, aku sebagai khalifah ketika ini, kerana kita tahu Al-Mahdi Ibn Mansur dia memang sangat-sangat mengagungkan Kaabah. Dan khalifah Bani Abbasiyah macam Abu Ja'far Al-Mansur, bapa dia, dan dia Al-Mahdi ni memang setiap tahun akan buat haji. So dia orang memang sangat-sangat jaga tentang kebajikan Kaabah, kebajikan Mekah sendiri.
Jadi Al-Mahdi ni, dia ada terdetik hati dia nak balikkan kembali binaan Kaabah tu mengikut binaan Ibrahim. Sebab dia nak mengagungkan Kaabah. Terdetik dalam hati dia, aku sebagai khalifah ketika ni aku mampu. Aku boleh buat dan tak ada orang boleh tolak cadangan aku. Tak ada orang yang boleh bantah kerana aku khalifah. Al-Mahdi pun tapi dia still minta pandangan Imam Malik ketika itu. So Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Malik ketika itu dirujuk oleh Al-Mahdi bin Mansur. So Khalifah Bani Abbasiyah ini, Al-Mahdi bin Mansur rahimahullah, dia datang jumpa Imam Malik, dia tanya pendapat Imam Malik. Yang ni dia kata apa? Ibn Kathir kata sini, ثم لما كان في زمن المهدي ابن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن زبير. So dia minta pendapat, istasyara maksudnya dia minta pendapat, cadangan daripada Imam Malik, fatwa daripada Imam Malik. Kata nak kembalikan binaan Kaabah itu yang daripada binaan Quraisy yang dikembalikan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, daripada binaan Ibn Zubair itu nak dikembalikan kepada binaan Ibn Zubair. Kerana binaan Ibn Zubair itulah binaan asal macam Nabi Ibrahim bina. Faqala lahu, apa kata Imam Malik? Imam Malik kata untuhkan ataupun buat balik macam binaan Ibn Zubair, macam binaan Ibrahim? Tidak. Imam Malik kata, inni akhsha an yattakhidhaha al-muluku lu'batan. Yani kullama jaa malikun banaha ala sifati allati yurid. Fastaqarra al-amru ala ma hiya alayhi al-yawm. So Imam Malik kata, aku takut binaan Kaabah ni akan dijadikan permainan oleh raja-raja. Maksudnya datang raja baru, dia akan buat baru. Esok raja ni mati, naik raja baru, dia nak buat binaan baru pula. Orang ni pun kata dia nak buat juga binaan. Imam Malik pandang jauh. Ni ulama. Ulama dia bukan ikut apa yang pemerintah nak. Ulama zaman dulu dia bukan bagi fatwa apa yang pemerintah nak. Pemerintah nak, okey kita ikut. Pemerintah kata kita kena sambut semua perayaan kaum-kaum agama berbilang bangsa, dia pun keluar fatwa. Tak, bukan macam tu. Ulama dulu bukan macam tu. Mereka fatwa kerana Allah. Mereka fatwa takutkan Allah. Mereka keluarkan pendapat kerana Al-Quran dan Sunnah kata macam tu. Dan mereka lebih takutkan kemurkaan Allah berbanding apa? Cemeti pemerintah. Bukan macam zaman ni. Zaman ni pemerintah nak buat macam tu, dia pun ikutlah keluar fatwa macam tu. Tak ikut keadaan. Oh, orang semua ulama kata boleh kita ucapkan selamat pada hari perayaan orang kafir, harus. Dia pun ikutlah. Tak. Ulama dulu bukan macam tu. Macam Imam Malik ni. Padahal pemerintah ada kuasa kan. Tapi dia tak ikut. Imam Malik kata jangan. Kerana aku takut nanti orang akan main-main Mekah ni. Kaabah ni orang akan main. Raja ni naik, dia akan buat binaan baru. Hak tu tak puas hati, dia buat binaan baru pula. Jangan buka pintu, kata Imam Malik. Itulah maksud dia. Sebab tu kata apa? Fastaqarra al-amru ala ma hiya alayhi al-yawm. Maka tetaplah kedudukan Kaabah itu, binaan Kaabah tu macam apa yang telah dibinakan, tidak berubah sampai hari ini. Sebab tu kita tak dengar kan Saudi ubah ke. Tak, dia macam itulah binaan Quraisy. Bentuk dia. Cuma depa tambah-tambah dari sudut apa? Batu tu mungkin dia orang tarmim, dia orang buat bagi cantik sikit apa semua, dia orang tukar kelambu Kaabah itu je lah. Tapi asasnya asas. Mungkinlah dia orang, kalau kita tengok balik Saudi dia tambah, maksudnya ditambah dari sudut apa struktur tu dia still asas yang sama, tapi cuma ditambah apa dia dari sudut apa dia dari sudut material batu tu kan yang ditambah diletakkan. Itu saja. Tapi asas-asas yang sama. Sebab apa? Sebab tengok fatwa ulama Imam Malik tak bagi ubah-ubah. Kan? Beza zaman tu dengan zaman ni. Zaman ni kalau ulama tu lantikan pemerintah, dia akan ikut je pemerintah. Pemerintah kata apa? Ini. Itu kita kena faham.
Dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah berkenaan dengan isu binaan Kaabah. Baik. Kalau ada soalan berkenaan dengan bahasan kita ini. Baik, jadi kelas yang akan datang insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ini, berkenaan dengan apa? Pujian-pujian Allah ke atas Nabi Ibrahim. Maknanya kemudian kita akan lihatlah berkenaan dengan kewafatan Nabi Ibrahim AS, berkenaan dengan usia Nabi Ibrahim. Kemudian kita akan tengok berkenaan dengan anak-anak keturunan Nabi Ibrahim AS, Al-Khalil. Kemudian kita akan masuk berkenaan dengan kisah anak saudara Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Lut AS. Kita akan masuk maknanya kisah berkenaan dengan Nabi Lut, sejarah Nabi Lut AS dan kaumnya. Yang penting yang kita akan memberikan fokus pada kisah-kisah ini. Moga-moga kita dapat keberkatan. Baik, kalau ada soalan berkait dengan binaan Kaabah. Ada soalan? Baik, tak ada soalan. Baik, jadi insya-Allah kita akan bertemu pada kelas akan datang. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan ilmu yang kita pelajari akan memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Menjadikan ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi pembela kita di hadapan Allah kelak, bukan yang akan mendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.